مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita memanjatkan setiap kesyukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berada dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berada dalam bulan yang paling barakah, bulan yang penuh mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita manfaatkan segala macam bentuk bonus yang Allah berikan kepada kita berupa pahala yang berlipat kali ganda. Allah juga membuka seluas-luasnya pintu pengampunan daripadanya kepada kita. Kita mengambil kesempatan untuk memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memanjangkan sedikit pengisian pada petang ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan kita hadiahkannya kepada almarhum Ustaz Ismail Kamus yang baru sahaja meninggal dunia pada tengah malam tadi sekitar jam 12.31 tengah malam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk makluman tuan-puan, PUM telah kehilangan satu sosok yang hebat, yang besar, iaitu almarhum Ustaz Ismail Kamus. Ini kerana Ustaz Ismail Kamus juga merupakan bekas AJK PUM Pusat pada sekitar 1980-an satu ketika dahulu. Jadi sumbangannya sangat besar terhadap pembangunan ummah, terhadap kecemerlangan Islam di bumi Malaysia ini. Tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada pengisian kita pada petang ini, kita lihat senario semasa. Senario semasa menunjukkan kepada kita bahawa kita meraihkan Ramadan pada musim kali ini sedikit berbeza berbanding dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan pada kali ini kita sambut dengan suasana cabaran yang mana negara berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Berbanding tahun-tahun sebelumnya, kita tidak berdepan dengan satu senario sebegini. Senario yang kita hadapi pada hari ini dilihat sedikit berbeza kerana ia memberikan implikasi kepada kehidupan sosial kita seharian. Kita terpaksa melaksanakan penjarakan sosial. Kita perlu mematuhi PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diarahkan oleh kerajaan, menyebabkan pergerakan kita perlu dijaga dan sedikit terbatas. Dan secara tidak langsung ia juga memberi kesan kepada amal seharian kita, seperti kita nak mengimarahkan masjid secara berjemaah. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, kita faham bahawa Ramadan sebelum ini dilihat begitu ramai jemaah surau dan masjid memenuhi masjid dan surau untuk menghidupkannya dengan melakukan solat tarawih, beriftar jama'i, berbuka puasa beramai-ramai serta melakukan qiyam Ramadan pada sepertiga malam. Namun pada kali ini sedikit berbeza. Walau bagaimanapun perbezaan ini tidak menghalang kita untuk menggarap setiap peluang dan juga hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dengan syarat kita perlu melaksanakan amalan-amalan tersebut seperti mengaji Al-Quran, bertarawih dan sebagainya. Ambil peluang ini untuk bersama-sama dengan keluarga untuk melaksanakan segala amalan tersebut secara berjemaah. Tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila berlakunya sedikit perubahan terhadap senario negara lantaran adanya Perintah Kawalan Pergerakan dan juga kesan daripada COVID-19 menular ke Malaysia, maka ia juga sedikit sebanyak memberikan 1001 hikmah kepada kita. Antara hikmah yang besar yang
Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita ialah alam sekitar kita semakin pulih daripada pencemaran. Justru tajuk pada petang ini yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan sekalian ialah Ramadan dan alam sekitar. Ingin saya kongsikan beberapa fakta kepada tuan-tuan sekalian. Pernah tak kita dengar pada setiap tahun 13 juta hektar hutan hilang? Maknanya hutan hilang mungkin disebabkan pembalakan, mungkin disebabkan penebangan, mungkin disebabkan pembakaran dan sebagainya. 13 juta hektar hutan hilang. Jadi 13 juta hektar hutan hilang ni jumlah yang begitu banyak. Jumlah yang begitu besar. Kerana apa? Kerana hutan ni ia boleh menjadi sumber yang baik kepada kita untuk menjaga kestabilan udara dan keperluan udara yang segar, oksigen yang dikeluarkan daripada tumbuh-tumbuhan. Kemudian setiap tahun juga spesies hidupan pupus 1000 kali ganda lebih cepat dari kepupusan alami. Maknanya sepatutnya hidupan itu boleh bertahan dalam tempoh tertentu tapi mati lebih awal. Dan pengiraan ini 1000 kali ganda lebih cepat daripada sepatutnya usia mereka sampai. Dan setiap tahun juga 40% tanah subur mengalami kerosakan jangka panjang. 40% tanah subur mengalami kerosakan jangka panjang. Dengan erti kata lain, tanah subur tersebut kalau ikutkan boleh dimanfaatkan untuk penanaman, penuaian, pertanian dan akhirnya boleh mengeluarkan hasil yang boleh menjana ekonomi negara. Tetapi sayangnya tanah tersebut tidak mampu dimanfaatkan kerana berlakunya kerosakan jangka panjang. Mungkin barangkali kerosakan tersebut akibat berlakunya gempa bumi, tanah tandus dan sebagainya, akibat ketidakstabilan ekosistem yang melanda negara kita. Ini fakta-fakta yang berkaitan dengan alam sekitar. Kemudian, begitu juga kalau kita lihat pada setiap hari didapati sebanyak 16,650 tan makanan dibuang. Ini fakta-fakta sebelum ini. 16,650 tan makanan dibuang setiap hari. Dan apabila tiba pada bulan Ramadan pula, pada Ramadan sebelum-sebelum ini, angka 16,650 ini meningkat sebanyak 15 hingga 20%. Dengan kata lain, bila tiba saja bulan Ramadan, angka ini meningkat kepada 20,000 tan. Tadi 16,650 tan. Jadi banyak sisa makanan terbuang setiap hari pada tahun-tahun sebelum ini, sebanyak 16,650. Dan apabila tiba bulan Ramadan, meningkat pula kepada 20,000 tan, sekitar 20,000 tan makanan terbuang. Iaitu kira-kira 15 hingga 20% peningkatan itu berlaku. Ini kajian yang telah dilakukan oleh saudari Azrina Sobian yang merupakan fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia pada tahun lepas. Begitu juga kalau kita lihat berkaitan dengan sisa plastik, setiap hari terdapat 1,050 tan plastik terbuang. Yang mana apabila banyaknya sisa plastik yang terbuang, ia boleh mengancam kehidupan laut ataupun kehidupan air khususnya. Kerana apa? Kerana plastik ini menjadi punca kepada berlakunya banjir kilat. Sebab apa? Sebab plastik dia menghalang pergerakan air. Bila menghalang pergerakan air, maka akan menyebabkan berlakunya banjir kilat. Apatah lagi plastik ini dia mengambil masa 100 hingga 500 tahun untuk lupus. Dia tidak boleh hancur begitu saja, tapi nak sampai dia lupus, hancur, mengambil masa kira-kira 100 hingga 500 tahun. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang sedikit membimbangkan kita apabila kita melihat angka-angka yang agak besar yang melanda negara kita berkaitan dengan alam sekitar. Dan kita boleh lihat fakta terkini berkaitan dengan alam sekitar. Di Kuala Lumpur, kajian yang dilakukan oleh SW Corp. SW Corp ni merupakan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Kajian yang dilakukan oleh mereka pada bulan lepas mendapati bahawasanya sebanyak 1,656.23 tan sisa pepejal sehari di KL.
terhimpun sisa pepejal sebanyak 1,156.23 tan. Terdapat di KL, di sekitar Lembah Kelang, dalam tempoh kira-kira 2 minggu, daripada 18 hingga 31 hari bulan 3. Tetapi kita lihat sebelum itu terdapat 2,172.7 tan, iaitu pada awal bulan 3 sehinggalah pertengahan bulan 3 ataupun sehingga 17 hari bulan 3. Dan apabila berlakunya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, sebanyak kira-kira 500 tan ataupun 500 hingga 600 sisa pepejal dapat dikurangkan. 500 hingga 600 tan sisa pepejal dapat dikurangkan kesan daripada PKP. Bahkan berdasarkan pemerhatian mereka, pada hari-hari yang terawal dalam Ramadan, janaan sisa makanan semasa Ramadan itu berkurang sebanyak 40.9%. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, walaupun kita lihat angka-angka yang berkaitan dengan alam sekitar, statistik yang berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan hutan, berkaitan sisa makanan, sisa pepejal dan sebagainya ini agak menggerunkan kita. Tetapi apabila berlangsungnya PKP dan tiba pada bulan Ramadan, nampaknya angka-angka tersebut semakin berkurang. Jadi hikmah di sebalik berlakunya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, alam sekitar telah diberikan nafas baru ataupun alam sekitar dapat kembali kepada kehidupannya yang seperti biasa, yang normal, yang alami. Ini hikmah di sebalik berlakunya penularan wabak COVID-19 sehingga sampai ke Malaysia. Tuan-tuan hadirin yang bertuan sekalian, begitu juga dalam bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ini banyak berlakunya pembaziran, banyak berlakunya pembuangan sisa pepejal khususnya makanan. Makanan ni banyak dibuang dalam bulan Ramadan. Yang mana datang daripada mungkinlah bazar-bazar Ramadan, datang daripada keluarga sendiri, kadang-kadang beli makanan yang begitu banyak. Dan pembaziran ini sangat dilarang dalam Islam. Sangat dilarang dalam Islam. Jadi, bila tiba musim Ramadan pada kali ini yang sedikit berbeza, kita lihat bazar Ramadan itu sudah tiada. Kerana apa? Kerana nak kawal pergerakan ini supaya tidak ada satu perkumpulan dan perhimpunan yang ramai. Maka kawalan berkaitan dengan sisa pepejal dan sisa makanan ini berjaya dikurangkan dan dibasmi. Alhamdulillah. Begitu juga fakta yang berkaitan dengan udara. Fakta yang berkaitan dengan udara. Apabila tibanya musim PKP, juga dalam bulan Ramadan, kenderaan tidak banyak digunakan. Secara tidak langsung, kita berjaya mengatasi masalah pencemaran udara kerana tidak adanya karbon monoksida yang terus berlega ke udara akibat kesan asap kenderaan. Jadi udara kita semakin pulih, udara kita semakin bersih. Jadi inilah hikmah sebalik berlakunya penularan wabak COVID-19 sehingga sampai ke Malaysia, dan ia berlaku juga pada bulan Ramadan. Yang mana Ramadan-Ramadan sebelum ini kebanyakannya banyak berlakunya pembaziran makanan, banyak berlakunya macam-macam yang berkaitan dengan pembaziran, berkaitan dengan rasa mengikut hawa nafsu kita nak suatu perkara itu sampai ke tahap membeli macam-macam makanan dan minuman tetapi tidak mampu dimanfaatkan dan tidak mampu dihabiskan dan dibuang begitu sahaja. Amat malang pada Ramadan yang sebelum ini kita berusaha untuk memanfaatkan setiap detik Ramadan dengan ibadah, tetapi timbul pula dosa yang lain yang membabitkan pembaziran. Tetapi pada kali ini alhamdulillah, hikmah COVID-19 ini kita dapat memelihara alam sekitar kita sekaligus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam soal kita memelihara alam sekitar ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib.
Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dialah yang menghidupkan kamu di atas muka bumi ini dan perlu kamu mengimarahkan muka bumi ini. Maka beristighfarlah kamu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha dekat dan Maha menerima segala taubat. Tuan-puan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan kepada dalil ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengimarahkan muka bumi ini. Antara bentuk imarah muka bumi ialah kita memelihara alam sekitar yang ada di sekeliling kita. Dan disambung pula pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan fastaghfiruh. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahawasanya manusia ini kadang-kadang memang culas melakukan kezaliman terhadap alam sekitar. Maka dari situlah ada dalam kalangan manusia yang bertaubat, ada dalam kalangan manusia yang menyedari tindakan mereka yang salah. Allah perintahkan mereka untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita perlu berusaha untuk menghidupkan tanah-tanah yang ada di rumah kita. Kalau ada ladang, hidupkan ladang tersebut. Kalau ada kebun, hidupkan kebun tersebut. Supaya itu merupakan satu bentuk manifestasi pemeliharaan alam sekitar demi menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Suka saya memetik satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan alam sekitar. Hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakuluhu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidaklah dalam kalangan muslim yang menyemai satu semayan atau yang bercucuk dengan satu tanaman, lalu daripada hasil tanaman tersebut ia dimakan oleh burung ataupun oleh manusia ataupun mana-mana binatang, melainkan baginya pahala sedekah. Maknanya tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila seseorang bercucuk tanam, menuai, bercucuk tanam, dia tanam satu benda, contohnya tanam pokok durian, contohlah tanam pokok durian. Lalu pokok durian tersebut belum lagi sempat gugur buah duriannya, buahnya telah dipatuk oleh tupai. Tupai pun makan biji durian tersebut. Kita tak perlu mengeluh. Kenapa? Apabila tupai tersebut makan biji durian tersebut, sebenarnya kita telah mendapat pahala sedekah. Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita pahala sedekah lantaran kita memberikan sedekah secara tidak langsung kepada tupai tersebut. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala menerusi hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan alam sekitar dalam bentuk penanaman dan juga bentuk pertanian. Justru kalau boleh kita tanam sendiri di keliling rumah kita, tanam cili ke, tanam pokok pisang ke, tanam apa-apa ulam ke dan sebagainya, ini memang sangat digalakkan dalam Islam. Apatah lagi kalau kita memberikannya kepada orang lain, ia dikira sebagai pahala sedekah. Ataupun terdapat hidupan lain yang telah memakannya tanpa kita sedar, seperti burung ataupun seperti binatang tupai dan sebagainya, monyet, maka ia secara tidak langsung pahala tersebut sampai kepada kita. Ini salah satu bentuk kita memelihara alam sekitar. Tuan-puan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat betapa besarnya hikmah PKP terhadap alam sekitar dalam musim Ramadan ini. Apapun yang paling penting sekali ialah kita manfaatkan setiap detik masa dalam bulan Ramadan ini, melaksanakan amal kebajikan dan melaksanakan amal salih. Pada siangnya kita boleh laksanakan dengan puasa. Pada waktu malamnya kita laksanakan pula dengan qiyam Ramadan, bangun pada bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Pada hadis yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kombinasi di antara shama dengan qama. Shama ini merujuk pada puasa pada siang hari. Qama pula merujuk pada bangun pada waktu malam di bulan Ramadan. Menunjukkan bahawasanya setiap detik dalam Ramadan 24 jam itu perlu kita manfaatkan dengan amal kebajikan. Pastinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita yang lalu.
Bukan hanya sekadar dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda kepada manusia umat Islam yang ikhlas melaksanakan amalan di bulan Ramadan. Kita jangan hanya sekadar mengajar apa juga bentuk amalan kerohanian. Kita jangan lupa juga mengenai aspek pembaziran. Jangan lupa juga tentang aspek pemeliharaan alam sekitar. Kan bila tiba bulan Ramadan ni kadang-kadang sampah berkaitan makanan makin banyak lantaran pembaziran yang berlaku. Ini kita tak nak. Tak nak berlakunya israf. Banyak-banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah Subhanahu wa taala sifatkan golongan yang baik yang dipanggil sebagai golongan Rabbaniyun. Mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ketelanjuran israf, ketelanjuran kami dalam urusan kami, dan tetapkanlah telapak kaki kami dan menangkanlah kami apabila berdepan dengan musuh. Jadi nak tetap supaya kita ni tidak melakukan israf, ketelanjuran ataupun pembaziran dan sebagainya, maka kita banyakkan berdoa kepada Allah, dan juga kita pun sendiri perlu ada inisiatif untuk tidak berboros dan meninggalkan sikap membazir ini yang merupakan amalan syaitan. Saya kira cukup satu pengisian saya pada petang ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf dan sebab. Kita teruskan perjuangan dalam tarbiyah bulan Ramadan, dan kita teruskan juga melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Kita jaga kita apa lagi tema-tema dia, kita jaga kita stay at home, dan mudah-mudahan kita menang berdepan dengan berbagai ujian dan musibah, insya-Allah tuan-tuan. Banyakkan berdoa di bulan Ramadan. Ini pun dah nak masuk sebelah akhir Ramadan, manfaatkan segenap amal ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Cukup sekatu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق